warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umi Kalsum binti Abdul Jalal di PLI Tahfiz 1.08 akan membentangkan mengenai cara bacaan riwayat Imam Hafs. Biota beringkas beliau ialah Imam Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Kufi yang dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah pada umur 90 tahun. Beliau digelar sebagai Abu Umar. Di antara keistimewaan beliau mempelajari qiraat dengan bapa tirinya iaitu Imam Asim dan beliau pakar dalam ilmu qiraat. Manhaj pertama untuk basmalah, Imam Hafs akan membaca dengan basmalah di antara dua surah. Kecuali pada surah At-Taubah dan surah Al-Anfal, Imam Hafs tidak akan membaca dengan basmalah. Pada kalimah Maliki Yaumiddin dan surah Al-Fatihah ayat keempat, Imam Hafs akan membaca dengan mengisbatkan alif Maliki, Maliki. Kemudian pada kalimah Fihi Muhana dan surah Al-Furqan, Imam Hafs akan membaca dengan dua harakat pada hak kinayah tersebut dengan bacaan wa yakhlud fihi muhana, wa yakhlud fihi muhana, dibaca dengan dua harakat. Kemudian untuk mad al-munfasil, Imam Hafs akan baca dengan at-tawassut iaitu 4 ataupun 5 bacaan. Contoh untuk 4 bacaan, untuk 4 harakat, Imam Hafs akan baca dengan bima unzila ataupun 5 harakat bima unzila. Untuk mad muttasil, Imam Hafs juga akan baca dengan at-tawassut iaitu 5 ataupun 4 harakat. Yang pertama untuk 4 harakat untuk kalimah as-sama'u, as-sama'u. Untuk 5 harakat as-sama'u. Kemudian untuk kalimah yabsutu dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Imam Hafs akan baca dengan huruf sin iaitu yabsutu, 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 huruf sin. Kemudian untuk kalimah bastah di dalam surah Al-A'raf ayat ke-69, Imam Hafs akan baca dengan huruf sin iaitu bastah. Kemudian al-musaytirun di dalam surah At-Tur ayat ke-37, Imam Hafs akan baca dengan sad ataupun huruf sin. Namun masyhurnya ialah dengan huruf sad iaitu al-musaytirun, al-musaytirun. Kemudian kalimah bimusaytir pada surah Al-Ghasyiyah ayat ke-22, Imam Hafs akan membaca dengan sad. Bimusaytir, bimusaytir. Okey, seterusnya pada kalimah az-zakarain, al-ana dan juga kalimah Allah pada surah al-zakarain pada surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Manakala al-ana pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Manakala kalimah Allah dalam surah Yunus ayat ke-59 dan surah An-Naml ayat ke-59. Imam Hafs akan baca dengan dua bacaan. Yang pertama, Imam Hafs akan membaca dengan tashil. Tashil dengan 6. Imam Hafs akan baca, saya minta maaf, Imam Hafs akan baca dengan ibdal 6 harakat untuk bacaan pertama. Dan yang kedua, Imam Hafs akan membaca dengan tashil iaitu mentashilkan hamzah yang pertama, mentashilkan hamzah yang kedua kepada alif dengan dua harakat. Saya akan beri contoh untuk bacaan az-zakarain. Contoh bacaan az-zakarain untuk ibdal ialah qul az-zakaraini. Manakala untuk tashil dua harakat iaitu mentahqiqkan hamzah pertama dan mentashilkan hamzah kedua. Qul az-zakaraini, qul az-zakaraini, iaitu mentahqiqkan hamzah pertama dan mentashilkan hamzah yang kedua. Begitu juga untuk perkataan al-ana dan juga Allah. Yang seterusnya, Imam Hafs akan membaca kalimah ini a'jamiyun pada surah Fussilat ayat ke-4. Imam Hafs akan membaca dengan mentahqiqkan hamzah yang pertama dan mentashilkan hamzah kedua. Bagaimana? Begini. A'jami. Sekali lagi.
a'jami, iaitu mentashilkan hamzah yang kedua dan mentahqiqkan hamzah yang pertama. A'jami, 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 a'jami. Okey. Kemudian untuk kalimah majriha dalam surah Hud ayat ke-41, Imam Hafs akan membaca dengan imalah, iaitu mencondongkan baris atas kepada seakan-akan kita menyebut baris bawah, tetapi tidak menyempurnakan baris bawah tersebut. Salah jika anda membaca dengan majriha. Yang bacaan yang betul ialah majriha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Kemudian pada kalimah bi'sal ismu, Imam Hafs akan membaca dengan naqal, iaitu dengan bi'sal ismu pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Dan untuk memulakan bacaan ini, perkataan bi'sal ismu ini, Imam Hafs membaca dengan dua cara. Yang pertama dengan menyebut hamzah bi'sal ismu, ataupun bacaan yang kedua dengan menyebut huruf lam bi'sal ismu. Okey, seterusnya pada perkataan ituni. Perkataan ituni ini Imam Hafs pada keadaan wasal, keadaan bersambung, Imam Hafs akan baca seperti biasa. Contohnya fis samawati tuni dengan mensukunkan hamzah. Adapun ketika untuk memulakan kalimah ini, ituni ini, Imam Hamzah akan baca dengan membadalkan hamzah kepada huruf ya, iaitu dengan bacaan ituni. Sekali lagi, ituni, iaitu membadalkan hamzah kepada huruf ya. Di mana kita berjumpa ituni ini? Yang pertama pada surah Al-Ahzab, Al-Ahqaf ayat ke-4, dan surah Yunus ayat yang ke-79, dan surah Yusuf ayat yang ke-50. Seterusnya, yang seterusnya kita pergi kepada perkataan yalhadzalika irkam ma'na. Di sini kalimah kedua-dua kalimah ini Imam Hafs akan baca dengan idgham, iaitu dengan bacaan yalhadzalika pada surah Al-A'raf ayat 176, dan irkam ma'ana pada surah Hud ayat ke-43 dengan bacaan idgham juga. Manakala untuk awal surah iaitu Yasin wal Quranil Hakim, Imam Hafs akan membaca dengan izhar. Pada keadaan bersambung, Imam Hafs akan baca dengan izhar. Begitu juga pada awal surah ini iaitu Nun wal Qalami, Imam Hafs juga akan membaca dengan izhar. Adapun pada saktah, empat tempat di dalam surah, di dalam Al-Quran yang mana Imam Hafs akan baca saktah. Yang pertama pada kalimah iwaja, qayyima, dan juga marqadina, hadha, dan waqilaman raqa, dan juga bal rana. Saktah ini ialah kita berhenti tanpa dengan menarik nafas yang baru untuk memulakan bacaan. Salah jika anda membaca dengan keadaan marqadina hadza, salah. Yang betulnya ialah marqadina hadza. Kemudian untuk kalimah ta'manna dalam surah Yusuf ayat ke-11, Imam Hafs membaca dengan dua cara, iaitu ismam dan juga raun, iaitu memuncungkan mulut dan juga dengung dengan bacaan ta'manna. Sekali lagi saya ulang, ta'manna. Sekali lagi, ta'manna, iaitu memuncungkan mulut dan juga dengung. Seterusnya, untuk huruf ain pada surah awal surah Maryam, kaf ha ya ain sad, dan juga surah Syura ain sin qaf, Imam Hafs akan baca dengan tawassul 4 ataupun dibaca dengan mad, iaitu 6 harakat, iaitu dan di antara 4 ataupun 6 harakat itu Imam Hafs yang afdal di sisi Imam Hafs ialah membaca dengan 6 harakat. Contohnya untuk surah awal surah Maryam, kaf ha ya ain sad, ataupun dengan ain sin qaf surah Syura ain sin qaf, dibaca dengan 6 harakat. Kemudian firqin ini Imam Hafs akan membaca dengan tafkhim ataupun dengan tarkib ra, fir ataupun firq, iaitu pada surah Asy-Syu'ara ayat 63
Dan fama atani dan surah An-Naml ayat 36, Imam Hafs akan baca dengan dua bacaan. Yang pertama waqaf isbat til ya, fama atan. Jadi kita waqaf, kita akan baca fama atan, ataupun membuang wa hafzuha ya tadi tu dengan iaitu dengan mengisbatkan ya ketika wasal. Fama atani, ya. Waqaf fama atan, wasal fama atani. Okey. Kemudian untuk perkataan salasila dalam surah Al-Insan ayat keempat, Imam Hafs akan baca dua bacaan. Yang pertama isbatul alif salasila, ataupun ketika wasal, ketika waqaf, Imam Hafs akan membaca dengan alif salasila. Adapun dengan wasal, Imam Hafs akan membuang alif salasila, membaca dengan pendek. Kemudian du'fin ini pada surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat ke-54, Imam Hafs akan baca dengan dua bacaan. Yang pertama memfathahkan dha' ataupun dengan dhammah du'fin. Sahabat boleh lihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Kemudian surah Nakhluqukum ni, surah Al-Mursalat ayat ke-20, Imam Hafs akan baca dua bacaan, idgham dan juga idgham nakis. Dan masyhur di sisi Imam Hafs ialah dengan baca dengan idgham kamil, nakhluqukum, ya. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat bermanfaat kepada yang mendengar dan memberi pengetahuan dan menambah baik lagi pengetahuan saya mengenai ilmu qiraat. Terima kasih kepada yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.